Okey, alright. Okey, tengok bahan yang sudah bagi pada pada petang tadi. Okey, petang tadi. Okey, so kita dah buat dah, selesai dah tajuk pendakwalan logik. Okey, dah selesai juga tajuk yang berikutnya iaitu ketaksamaan linear. Okey, kita laju sikit. Operasi set pun dah selesai dah. Okey, linear pun sudah ketaksamaan linear pun sudah selesai dah. Jadi tinggal kali kita nak masukkan bahagian metrik sahaja. Okey, untuk metrik ni saya nak lajukan saja sebab apa? Sebab topik ini sangat mudah. Okey, sangat mudah dan dia punya step penyelesaian sama saja. Okey, cuma masalahnya ialah bagaimana kamu nak mengeluarkan dia punya persamaan. Itu saja syarat, itu je masalah dia. Okey, so alright, metrik. Okey, metrik ni kalau dulu kita tahu dah soalan akan masuk, yang pertama selesaikan, diberi rangsangan selesaikan, dan yang kedua adalah menggunakan kaedah metrik selesaikan maklumat. Okey, tapi sekarang ni bila format baru ni dia boleh keluar macam-macam lah. Okey, boleh keluar macam-macam. Jadi kita akan buat semua sekali lah, setakat apa yang boleh lah. Okey, so yang pertama kita kena faham adalah tentang kalau dia melibatkan operasi tambah dan tolak. Okey, untuk tambah dan tolak kena ingat masing-masing. Okey, untuk operasi tambah tolak, kita hanya perlu pastikan kita tambah dan kita tolak ikut tempat masing-masing. Okey, jadi operasi tambah tolak ni, dia perlu tambah ataupun tolak ikut tempat masing-masing. Jadi untuk macam kes soalan A ni, jawapannya akan jadi, untuk 4 ni, dia akan tambahkan dengan negatif 3. Tempat. Dan 6 ni akan tambah dengan 5. Itu saja. 6 akan tambah dengan 5. Itu saja. Okey. So dia akan tambah ikut tempat masing-masing. Tak boleh lompat-lompat lah. Okey. Dan jawapan pun akan sama macam yang asal dia. So dekat sini akan jadi, dia buat gini. Okey. So akan jadi, terselesaikan macam biasa saja. So dekat sini akan jadi, 4 tambah negatif 3 akan dapat 1. Dan 6 tambah 5 akan dapat 11. Itu saja. Okey. Jadi operasi tambah tolak dia mesti melibatkan tempat yang sama sahaja. Okey. Dia tak lompat-lompat. Sama juga. Ini operasi tambah. Okey. Untuk operasi tolak pun sama juga. Okey, untuk soalan ni contohnya, sama juga cara dia. Okey, untuk soalan ni pun sama cara juga, iaitu kita buat ikut tempat masing-masing juga. Okey. Jadi contoh kat sini, 4 akan tolak dengan negatif 8. Okey, 4 akan tolak dengan negatif 8. Ikut tempat, okey. Negatif 8. Kemudian negatif 1 akan tolak dengan 5. Negatif 6 akan tolak dengan negatif 2. Okay, negatif 2. Dan 11 akan tolak dengan 4. Okay, ikut tempat masing-masing saja. Okay, dia tak lompat mana-mana lah. Itu yang pertama. Kemudian selesaikan macam biasa. Di 4 tolak negatif 8 akan dapat positif 12. Okay, jadi kat sini berhati-hati dengan simbol lah. Okay, 4 tolak negatif 8. So, tolak-tolak kali tambah. Kemudian hujung sebelah kanan. Okay, hujung sebelah kanan. Negatif 1 tolak 6, tolak 5 akan jadi negatif 6. Sama juga, berhati-hati dengan simbol. Takut silap lah. Alright. Bawah, negatif 6 tolak negatif 2 akan jadi negatif 4. Dan bawah kanan, okay, bawah kanan, 11 tolak 4 akan jadi 7. Itu jawapannya. Okay, ikut tempat masing-masing sahaja. Okay. Jadi tak ada lompat apa-apa lah. Itu saja. Dan sama juga kalau dia melibatkan operasi yang panjang-panjang ni pun sama juga. Asalkan tambah tolak sahaja, mesti ikut tempatnya yang masing-masing. Okey, contoh macam yang di sini. Okey, bagi dah buat bersemak lah, buat semak. Okey, untuk yang di sini. Alright, 9 ini akan tambah dengan negatif 13. Okay, ikut tempat ya. Okey, 9 akan tambah dengan negatif 13. Kemudian tolak dengan negatif 7. Ini untuk bahagian atas kiri. Yang tengah pula negatif 3 tambah 9 tolak dengan negatif 10. Okay, tambah 9 tolak dengan negatif 10. Okay, ini untuk tengah. Dan hujung 8 tambah dengan negatif 3. Okay, 8 tambah dengan negatif 3. Kemudian sambung lagi dengan tolak dengan 15. Tolak dengan 15. Okey, itu untuk bahagian atas. Bawah pun sama juga. Negatif 6 akan tambah dengan 5. Tolak dengan negatif 1. Tolak dengan negatif 1. Di bawah kiri. Tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Negatif 1. Okey.
akan tambah dengan negatif 16. Okay, akan tambah dengan negatif 16. Kemudian akan tolak dengan 5. Dan hujung sekali, 4 akan tambah dengan 7 dan akan tolak dengan negatif 6. Akan tolak dengan negatif 6. Begitu. Okey. Ikut tempat masing-masing. Dan selesaikan, takut silap, tekan kereta satu-satu lah. Kalau takut silap. Okey, so dekat sini akan jadi. Okey, 9 tolak 3, tambah negatif 13, negatif 4. Negatif 4 tambah 7 akan jadi 3. Okey, kalau takut silap, kereta ya. Okey, tengah. Negatif 9 tambah, negatif 3 tambah 9, dapat 6. 6 tolak 10, 16. Yang tengah. Okey, tepi sekali. 8 tambah negatif 3, tinggal 5. 5 tolak 15 akan jadi negatif 10. Okey, macam itu. Bawah je pula. Negatif 6 tambah 5, negatif 1. Negatif 1 tolak 1 akan jadi kosong. Okey, tengah. Negatif 1 tambah negatif 16, negatif 17. Negatif 17 tambah 5, tolak 5 akan jadi negatif 22. Negatif 22. Okey, macam saya kata tadi ya. Takut silap, so kita gunakan kita lah, lebih berhati-hatilah. Itu. Dah hujung sekali, 4 tambah 7, 11. 11 tolak 6 akan jadi 17. Okey, 17. Hujung akan jadi 17. Itu jawapan dia. Okey, mesti ikut tempat masing-masing. Itu je kena tahu. Okey, soalan bentuk begini kalau dulu format lama hanya masuk kertas 1 je lah. Tapi sekarang ni kertas 2 pun berpotensi masuk. Cuma kena ingat yang tu lah. Operasi tambah tolak mesti ikut tempatnya masing-masing. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kalau melibatkan operasi darab pula, pun sama juga. Okey, kalau darab, contoh gini, bila ada operasi matrik, okey, matrik darab dengan nombor, hanya perlu buat yang dalam matrik ni semua ni darab nombor luar je. So 9 kali 3, 27. 8 kali 3, 24. 7 kali 3, 21. Okey, 3 kali 3, 9. Okey, 3 kali 6, 18. 4 kali 3, 12. Selesai. Itu saja. Nombor kat luar tu darab masuk saja. Selesai. Itu soalan A. Yang B pun sama juga. Yang B ni pun sama juga. Darab masuk saja. Okey. So kat sini akan jadi, takut silap gunakan kereta je lah. Okey. Yang pertama tu kita tengok. Okey, 3/2. Okey, 3/2. Okey, darab dengan. Okey, darab dengan. Sorry. Okey, 3/2 sebab 3/2 alpha x. Okey. Untuk yang pertama tu. 12. Darab 12. So 3/2 darab 12 dapat 18 kat sini. Okey, ni kan dapat 18 dalam dia. Okey. Yang kat atas kanan. Okey, atas kanan darab dengan negatif 1. Okey, dapat negatif 1/2 ataupun dapat negatif 3/2. Bentuk pecahan tak apa, tak ada salah. Okey, dapat negatif 3/2. Okey, nak buat 3/2 boleh, 1/2 boleh, 1.5 pun boleh, tak ada salah. Janji betul je. Okey, nak buat bentuk begini boleh, begini boleh, begini boleh, semua boleh. Jawapan tak kisah. Okey, nak buat 1.5 pun tak apa, tak ada salah, okey saja. Okey, yang bawah ni. Okey, darab dengan 6. 3/2 darab dengan 6 akan dapat jawapan 9. Sini 9. Yang tepi sini. 3/2 darab 10. Okey, akan dapat 15. Okey, 15. Okey, masukkan 15. Negatif 15. Kemudian bawah ni, darab dengan 2 akan dapat negatif 3. Yang ini, okey, masukkan negatif 3. Akan dapat negatif 3/2. Okey, 3/2 darab dengan tu akan dapat negatif 4.5 sini. Okey, negatif 4.5. Tak kisah. 4.5 boleh. Okey, nak buat 4/1/2 boleh. Nak buat 9/2 boleh. Tak ada salah. Dan last kali ini, okey, calculate ni akan dapat 3. Dapat jawapan sama juga 4.5. Positif.
Okey, cuma perlu ikut tempat masing-masing sahajalah. Okey, jawapan gitu. Semua nombor kat dalam kurungan tu darabkan dengan 3/2. Itu saja. Kalau operasi darab yang melibatkan nombor dengan matrik, darab masuk sahaja. Okey. Kemudian kalau yang melibatkan begini pun sama jugalah. Tak ada masalah pun. Okey. Macam ini pun sama juga cara dia. Mula-mula darab masuk. Okey, 3 kali 9 dapat 27. 3 kali 8 dapat 24. 3 kali 3 dapat 9. 3 kali 6 dapat 18. Mula-mula gitulah. Kemudian yang ini pula. 2/3 kali 9 dapat 6. 2/3 kali 12 dapat 8. 2/3 kali 15 dapat 10. 2/3 kali 6 dapat 4. Itu mula-mula. Kita darab masuk semua tu dapat begini. Kemudian selesaikanlah ikut tempat masing-masing sebab dia operasi tolak. Ni. Okey, so 27 akan jadi tolak dengan 6. Okey, 27 akan tolak dengan 6. Okey, negatif 9 tolak dengan negatif 10. Tolak dengan negatif 10. 24 tolak dengan 8. Okey, 24 tolak dengan 8. Kemudian 18 negatif tolak dengan negatif 4. Ikut tempat masing-masing. Okey, so sama dengan, kalkulator saja. Takut silap, guna kalkulator. So 27 tolak 6, tinggal 21. 24 tolak 8, tinggal 16. Okey, dalam dia, negatif 9 tolak 10, tinggal 1. Okey, tinggal 1. Okey, kemudian negatif 18 tolak 4 akan dapat negatif 14. Okey, negatif 14. Okey, siap begitu. Okey, ikut tempat masing-masing. Selesai. Okey, tak susah manalah. Alright. Okey, yang D pun sama. Okey, cuma yang D ni bila melibatkan operasi matrik dengan matrik. Okey, matrik dengan matrik. Dia lain sikit lah. Okey, dia lain sikit. Yang mana kita kena ingat lah. Kita kena ingat. Okey, untuk matrik dengan matrik, nak tengok dia boleh darab atau tak boleh darab, kita kena tengok dia punya laju matrik kedua dengan baris matrik pertama. Okey, untuk matrik depan ni, yang depan ni, matriknya adalah peringkatnya, dia ada 2 baris dan 2 laju. Matrik yang ini, dia ada 2 baris dan 2 laju. Sekejap saya tunjuk. Yang ni matrik yang depan sini, dia ada 2 baris. 9 dengan 3, 8 dengan 6. Ada 2 baris. Dan dia ada 2 laju, iaitu 9 dengan 8, negatif 3 dengan 6. So, dia ada 2 laju, 2 baris. Okey, matrik yang sebelahnya pula, dia ada 2 baris dan 1 laju. Matrik yang ni pula, dia ada 2 baris, iaitu negatif 2 dengan 4. Tapi ada 1 laju, iaitu negatif 2 dengan 4 bawah tu. Laju ni yang tegak-tegak lah. Okey, laju. Yang ni laju lah. Okey, ini laju. Ini laju. Okey, ini baris. Ini baris. Okey, jadi untuk matrik ini dia ada 2 baris, 2 laju. Untuk matrik ini dia ada 2 baris, 1 laju. Suka itu. Jadi untuk tengok, boleh tak dijalankan operasi pendaraban, kita kena tengok yang ini. Lajur matrik pertama, dia mesti sama dengan baris matrik yang kedua. Kalau di sini sama, maka boleh dibuat operasi pendaraban. Dan jawapannya pula akan dapat ikut yang belakang. Jawapan akhir nanti akan ada 2 baris. Sini, jawapan akhir nanti akan ada 2 baris dan akan ada 1 lajur. Jadi jawapannya akan menjadi bentuk begini. Bentuk yang ni 2 baris, 1 lajur. So, berapakah jawapan dia? Ni kita kena buat ni. Okey. So, untuk buat dia, ada pelajar yang agak lupa. Ada pelajar yang agak lupa. Tapi tak apa, tak ada salah lah. Kita buat lah. Kita buat gini. Sebab gini saya masuk nilai. Ya, sebab kotak sikit sebab senang saya baca. Untuk yang ni kita ada 9 dengan negatif 3. Balik sini.
Okay, kita ada 9 negatif 3. Sini kita ada 8 dengan negatif 6. Ikut nombor tu ya. Okay. 9 negatif 3, dia 8 dengan negatif 6. Di sini pula kita ada nombor 2, negatif 2 dengan nombor 4. Kita ikut ya tempat dia. Ini melibatkan operasi darab lah. Gini. Okey. Ni nombor yang kita ada. Okey, ni nombor yang kita ada. Bentuknya macam ni. Sebab besar sikit, saya nak rujuk. Okey. Okey, untuk itu. Okey, so tengok. Yang ini 9. Okey, ni 8 lah. Okey, yang ni pula negatif 3. Ikut kotak tadi ya. Negatif 3. Okey, dengan sebab color-color saya nak rujuk nanti. Okey, color. Okey, 3 dengan 6. Okey, ini untuk matrik kotak pertama tu. Okey, yang ini pula 2. Okey, dengan 4. 2 dengan 4. Okey. Untuk buat operasi. Yang merah, darab merah. Jadi 9 darab negatif 2 akan dapat negatif 18. Okey. 9 darab 2 akan dapat negatif 18. Kemudian, tambah dengan, okey. Tengah-tengah tak tambah. Tengah-tengah tak tambah. Tak tambah. Gitu. Okey. Yang biru dengan biru. Negatif 3 darab 4 akan dapat negatif 12. Ikut tempat masing-masing. Okay. So yang merah dengan merah, biru dengan biru. So ni akan dapat negatif 12. Okay, bawah pula. 8 darab negatif 2 akan dapat negatif 16. Okay, kemudian tambah. Negatif 6 darab 4 akan dapat negatif 24. Macam gitu. Okay. Lepas tu selesaikanlah. Okay, selesaikanlah. Alright. Selesaikan. Apa jadi? Marker dekat sini jadi apa? Jadilah macam ni. Last kali. Sama dengan. Okay. Kita masuk ke kotak dia. Okay, untuk baris pertama tu. Okay, untuk baris pertama tu. Negatif 18. Okay, negatif 18. Bila tambah dengan negatif 12, akan dapat negatif 30. Yang bawah, negatif 16 tambah negatif 24 akan dapat negatif 40. Siap. Itu jawapan dia. Last kali. Ikut tempat masing-masing. Okay? Yang atas ni, okay. Ni jawapan dia lah untuk yang atas ni. Okay. Yang bawah ni, ini jawapan dia. Bawah dia. Okay, kat situ. Jadi yang nombor depan ni, darab nombor atas. Okay, 9 darab negatif 2, negatif 18, tambah. Okay, negatif 3 darab negatif 4, negatif 12. Bila tambahkan, dapat negatif 30. Yang bawah, 9 darab negatif 2, dapat negatif 16, tambah. Negatif 6 darab 4, negatif 24. Okay, bila selesaikan, dapat 40. Dan tulis mula bentuk ya. Jawapan akhir dah beginilah. Dia ada 2 baris dan 1 lajur sahaja. Ini operasi pendaraban melibatkan matrik dengan matrik. Okay, siap yang tu. Okay, satu lagi. Yang ni pun sama juga. Melibatkan matrik dengan matrik. Kita check dulu mula-mula. Check macam ni. Sama je. Okay. Kita check yang ni. Okay, kita check sini, tak sini. Mana dia? Okey. Okey, untuk yang ni kita tengok check dulu. Okey, untuk tepi sini dia ada 2 baris dan 3 lajur. Okey, yang tepi ni pula, yang kat sini dia ada 3 baris dan 2 lajur. 3 baris 2 lajur. Dari segi hukum dia, yang ini sama. Bila sama, boleh dibuat operasi pendaraban. Jawapan akhir nanti akan ada 2 baris dan akan ada 2 lajur. Itu jawapan akhir nanti. Okay, so masa kita nak buat soalan ni, kita buat macam ni lah, sama juga. Okay.
Saya pinjam rajah macam ni, copy paste. Senang jimat masa. Okey. Di sini kita ada macam ni. Kita buat serta bawah ni senang. Okey, di sini sebab ni. Okey, kita ada nombor 9, negatif 3, okey, negatif 3, 2, okey, negatif 3 dan tepi sini ada lagi 4. Ada lagi satu, 4. Okey, tepi sini ada lagi 4 pula tepi ni. Kita ikut tempat je. Okey, sini ada 4 pula. Ikut kotak baris pertama tu. Dia ada 9, ada negatif 2, ada 2, negatif 3 dan 4. Yang bawah pula kita ada 1 sini, negatif 6 dan juga 5. Hujung sini ada 5. Okay, itu kotak dia. Untuk kotak yang depan. Yang di sini pula ada nombor 2 di atas dia tu. Kemudian ada nombor 4 di tengah-tengah dia. Dan ada lagi satu tambah lagi. Ada nombor negatif 1 di bawah dia. 1 di bawah dia. Okay, 1. Okey. Tapi dia sambung di situ lagi. Okay, sambung lagi. Ada sambung lagi. Sebab dia kata ini baru kotak baris pertama ni. Okey. Ini baru kotak baris pertama. Okey, satu lagi kotak. Okey. Okey, ini untuk laju yang kedua pula. Laju yang kedua pula. Di mana nombor-nombor dia. Di belakang tu ada 3. Mula-mula 3. Kemudian kita ada 1. Okey. Kemudian kita ada 5. Kita ikut tempat dia. Okey, 1, 3, 1 dan 5. Kita ikut tempat dia gitu. Okey, macam tu. Alright. Kemudian kita isi lah. Kita isi tempat dia. Ikut color masing-masing. Okey, 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. Ni ya. Kemudian tambah dengan negatif 3 darab 4 dapat negatif 12. Okey, dapat negatif 12. Kemudian tambah dengan 4 darab negatif 1 akan dapat negatif 4. Ini untuk nombor yang pertama, baris yang pertama tu. Ikut tempat saja. Macam gitu. Yang tepi sini pula, 2 kali 3 dapat 6. Lepas tu, ni sama juga. Tengah-tengah tak tambah. Sama je. Tengah-tengah tak tambah. Okey, tengah-tengah tak tambah. Kemudian, negatif 3 kali 1 akan dapat negatif 3. Okey, negatif 3. Okey, kemudian tambah lagi 4 kali 5 dapat 20. Okey, bawah pula. 1 kali negatif 2 dapat negatif 2. Okey, kemudian tambah negatif 6 kali 4 negatif 24. Kemudian 5 kali negatif 1 akan dapat negatif 5. Itu kotak pertama. Kotak yang kedua, 1 kali 3 dapat 3. Tambah. Negatif 6 kali 1 akan dapat negatif 6. Okey, tambah. Kemudian 5 kali 5 akan dapat 25. Ikut tempat dia. Macam tu. Dan selesaikan. Okey, kotak pertama tu depan dia. Yang kat sini lah. Okey, takut selalu guna kereta. Okey, negatif 4 tambah negatif 12. Jadi negatif 16. Negatif 16 tambah negatif 4 akan jadi negatif 20. Bawah pula. Negatif 2 tambah negatif 24 akan jadi negatif 26. Negatif 26 tambah negatif 5, negatif 31. Itu untuk bahagian hadapan atas bawah. Okey, di tepinya pula, 6 tambah negatif 3, tinggal 3. 3 tambah 20 jadi 23. Dan yang bawahnya pula tu, sebelah kanan, 3 tambah negatif 6, negatif 3. Negatif 3 tambah 25 dapat 22. Itu jawapan akhir sekali. Akan ada 2 baris dan ada 2 lajur. Okey, selesai tu. Itu cara untuk pendaraban antara metrik dan metrik. Okey, soalan bentuk begini, biasanya dulu keluar kertas 1, tapi sekarang ni kertas 2 pun boleh masuk lah. Okey. Sama dengan soalan ni. Nombor 3 ni. Dia lebih kepada kertas 1. Selalunya masuk dulu. Tapi sekarang ni, saya cakap tadi,
Kertas 2 pun berpotensi masuk. Jadi kita buatlah. Okey. Untuk yang ni pun sama juga. Ini bahagian menyelesaikan masalah. Okey. Tak kisahlah dia buat macam mana pun, first sekali kita kembangkan dulu. Di sini nak kembangkan yang mana? Okey, kita kembangkan yang ni mula-mula. Yang bahagian ni. Sebab ada operasi darab. So, 2 kali Y, 2Y. 2 kali 11, 22. 2 kali 10, 20. Kat sini, 20. Dan 2 kali 3, 6. Kita buat tu dulu mula-mula. Okey, itu step yang pertama. Kita buat gitu dulu mula. Cuma kat sini, untuk step yang kedua ni, jangan kita buat satu-satu. Banyak. Okey, buang masa. Kita ambil tempat dia. Okey, contoh kita ambil yang ni. Bahagian bawah sini, ini, dia akan sama dengan, okay, dia akan ikut tempat masing-masing. Yang ini akan sama dengan tepi sini. Okay, akan sama dengan tepi ini. Dan akan sama tepi ni. Kita ikut tempat. So, tak payah nak kira semua, buang masa. Okay, buat gitu. So, untuk yang pertama ni, kita salin balik. Okay, negatif 2x. Okay, negatif 2x. Tolak dengan 2. Tambah dengan negatif 6. Okay, tambah dengan negatif 6. Okay, negatif 6. Okay, tambah dengan negatif 6. Dia akan sama nilai dengan negatif 14. Kita ikut tempat. Ikut tempat je. Itu. Okay, negatif 2. Tolak 2. Tambah negatif 6. Dapat negatif 14. Okey. Negatif 2 tambah negatif 6 akan jadi, okey, ini akan jadi 2x sama kekal. Okey, ni kekal 2x. Okey. So negatif 2x, okey. Kemudian negatif 2 tambah negatif 6 akan jadi negatif 8. Sama dengan negatif 14. Mula-mula gitu. 8 tak nak, pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kat sini akan jadi negatif 2x, okey, negatif 2x, okey, sama dengan, okey, negatif 6. Sebab apa negatif 6? Sebabnya ialah 8 yang kuning tu, bila kita pindah akan jadi positif. Okey, yang ini ni terhasil daripada negatif 14, okey, negatif 14 ditambah dengan 8. Macam ni. Timbul bertukar, lepas dia pindah, dia bersama dengan. Ni dapat gini. Okey, itu untuk untuk negatif 2x. So berapa nilai x-nya? Jadi akhir sekali x sama dengan, okey, positif 3. Macam dapat positif 3? Sebabnya ialah terhasil daripada negatif 6 dibahagikan dengan, negatif 6 dibahagikan dengan negatif 2. Kita pindahkan 2 tu. So ni akan bahagi dengan negatif 2. Itu yang dapat 3 kat situ. Okay, selesai untuk bahagian mencari x. Okay, next. Okay, nak cari y pula. Nak cari y pula sama juga, ikut tempat. Okay, y kita ikut tempat. Yang kita nampak je lah yang ni lah. Yang ini. Okay, yang ini. Okay. Tambah yang ini. Ini tolak yang ini. Kemudian tambah yang ini. Yang ni. Okay, dia akan sama dengan yang ini. Ikut tempat juga. Gitu. Kita pun tulis balik itu, yang biru tu. Okay. 9 tolak negatif x. Okay, 9 tolak negatif x. Okay, x dia berapa? X dia adalah 3. Masukkan 3. Kita dapat 3 ni terhasil daripada soalan yang ni. Ini masuk sini. X dia. Okay, lepas tu sambung lagi. Okay, sambung lagi. Tambah dengan 2y akan sama dengan nilai negatif 2. Itu mula-mula. Okey. Kemudian sambung kat sini lagi. 9 tolak 3.
akan jadi 12. 12 tambah 2Y akan sama dengan negatif 2. Okey. Kemudian, kemudian pindahkan 12 tu. Tinggal kat situ 2Y. Okey. Tinggal kat situ 2Y. Okey, 2Y, okey. 2Y sama dengan, 2Y sama dengan, okey, kita pindahkan 12 tu, okey, kita pindahkan 12 yang ni, oleh sebab dia positif, bila pindah jadi negatif. Jadi akan jadi negatif 14. Maksudnya ni kan negatif 14. Okey, terhasil daripada, terhasil daripada uh, negatif 2 ditolak dengan 12. Tu dapat dari situlah. Jadi akhir kita dapat itu Y sama dengan, Y sama dengan, Y sama dengan negatif 14 bahagi 2. Dapat dari situ negatif 7. Ini kita dapat terhasil daripada negatif 14 dibahagikan dengan 2. Gitu. Ini bersama juga terhasil dari itu. Jadi bila kita pindah memindah tu pastikan awak mahir lah. Mahir dengan simbol lah. Takut silap simbol, salah nanti hilang markah free lah. Pastikan kita mahir dengan simbol. Lepas sama dengan je, simbol akan bertukar. Selagi tak lepas sama dengan, simbol kekal lah. Itu untuk Y. Dapat dari situ. Y dia negatif 7, X dia adalah 3. Selesai kat situ. A. B pula kata, cari nilai Z tolak X tambah 2Y. So, kita cari. X dah ada dah. Sini. X sudah ada sini. Y pun sudah ada sini. Z pula berapa? Tak cari lagi. Cari Z dulu. So untuk Z kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang bahagian ni. Bahagian bawah. Untuk Z, dia yang ini. 5 sini. Dia kita ambil tempat sama. 5 sini. Dia akan tolak dengan Z dekat sini. Kemudian tambah dengan 22 kat sini. Akan dapat 5Z tambah 2X. Kita ikut tempat dia. Akan cari dululah. Kita cari dulu. Untuk Z, cari dulu. Untuk Z, cari dulu. So 5 tolak dengan Z tambah 22 akan sama dengan 5Z tambah X. So X berapa? X 3 tadi. Yang ni. X dan 3. Dapat daripada yang ni. Itu X dia. Ambil dari situ. Kemudian 22 tambah 5, 27. 27 tolak Z sama dengan 5Z tambah 3. Sekarang dekat sini, kiri kanan, kiri kanan ada Z. Oleh sebab 5Z besar, 5Z besar, maka yang negatif Z ni pindahkanlah ke sebelah kanan. Pindahkan sebelah kanan. Dan yang 3 tu pula pindahkan ke sebelah kiri. Supaya kiri kanan sebelah nombor, sebelah angka. Yang ni pindah ke sana, yang ini pindah ke sini. Macam gitu, pindah. Negatif 3 pindah ke sebelah kiri, kemudian yang Z pindah ke sebelah kanan. So apa jadi lepas tu? Jadilah macam ni. So dekat sini nanti jadi akan jadi kat sini. Alright. So 5Z tambah Z jadi 6Z. Sama dengan 27 tolak 3 tinggal 24. Itu untuk 6Z. Untuk 6Z. So berapakah nilai Z dia akhir kali? Jadi untuk Z last kali. Untuk Z last kali.
Okey, Z sama dengan, letak sini, 11, okey. Z sama dengan, okey, 4. Macam dapat 4 ni, terhasil daripada 24 dibahagikan dengan 6. Okey, itu nilai Z. Itu nilai Z. Okey, sekarang ni X sudah ada, Y sudah ada, Z pun sudah ada. Baru boleh selesaikan soalan yang tu. Okey. Kan soalan kata cari nilai Z, iaitu 4. Tolak X. X adalah 3. Kemudian tambah dengan 2Y. Y negatif 7. Masukkan negatif 7. Okey, masuk itu. Lepas tu sama dengan. Okey, kembangkan je lah. Okey, guna kereta, kembang je lah. So, sama dengan 4 tolak 1, 4 tolak 3 tinggal 1. 1 tambah dengan, okey, 2 kali 7, negatif 14. Negatif 14. Bolehlah buat itu. Okey. Alright. Kemudian 1 tambah negatif 14. Okey. 1 tambah negatif 14 akan dapat negatif 13. Selesai. Itu last sekali. Okey, markah. Kat mana markah? Okey. Sini markah 1. Okey, nampak Z ni markah 1. Okey. Nampak Z ni markah 1. Ni, okey, markah 1. Okey. Dan juga jawapan akhir ni markah 1 lagi. Yang atas ni markah 4. Okey, sini markah 1. Bila kita buat pergantian tu markah 1. Okey, jawapan akhir ni markah 1 lagi. Kemudian sini pun sama juga. Kita buat gantian markah 1. Jawapan akhir markah 1. Jumlah 4 semua. Okey, ini adalah 3 soalan yang pertama yang lebih kepada kertas 1. Okey, untuk kertas 2. Okey, untuk kertas 2. Dia lebih kepada bentuk beginilah. Okey, nanti saya betulkan kenapa dia macam ni. Nanti saya betulkan. Okey, untuk kertas 2, soalan bentuk gini. Dia kata cari matrik songsang. Okey, cluenya. Bila kata cari songsang, yang ni semua kena ingat ya. Bila kata cari songsang, awak kena ingat formula mencari songsangan. Okey, macam mana formula mencari songsangan? Okey, formula ini ada dibagi dalam senarai formula. So, awak kena ingat dan tahu cara gunalah. Okey, jadi formula bagi songsangan bentuk ginilah, iaitu okey, 1/AD tolak BC. Kemudian di sini D negatif C, A negatif B. Okey. Yang ini ni, okey, yang ini ni formula dibagilah, cuma tahu guna tak tahu guna je. Okey. Alright. Kalau ingat lagi baguslah. Okey. Tapi clue mudah je. Okey. Kalau dia kata cari songsangan, beginilah cara dia. Guna formula ini. Formula ini dibagi dalam senarai formula. Okey. Dibagi dalam senarai formula. Okey, formula ni dibagi dalam senarai formula. Okey, cuma tahu guna tak tahu guna saja. Okey, alright. Okey, formula ni dibagi dalam exam. Alright. Jadi, so di manakah A, B, C, D tu? Yang ni pun kena tahu juga. Bila dia bagi bentuk begini, makanya yang atas tu ialah A. Okey, yang ini ialah A. Ni A. Yang ni B sebelah dia. Ini B. Okey, yang ini C. Dan yang ini D. Okey, yang ni kena ingat ya. Okey, ini D, okey, ini D, okey, ini A, itu B, itu C. Alright. So, kita gunalah formula yang bagi ni untuk selesaikan. Masuk je. Ganti saja. Okey. So, dia kata bila sebut songsangan je, inilah bentuk dia. Okey. 1/A. A apa dia? A adalah negatif 2. Masukkan. D apa dia? D adalah 3. D adalah 3.
tolak dengan B. Okey, B apa dia? B adalah -1. C apa dia? C adalah 4. Macam itu. Kemudian A dekat atas, D dekat bawah. Senarai formula, A turun ke bawah, D naik ke atas. Jadi dekat D ni akan jadi 3. Yang ni akan jadi -2. Okey. Tempat tukar simbolnya bawa. Dan yang ini pula, dia kata -B, -C. Kalau sini B, -1, dia akan bertukar menjadi 1. 1. Okey. Yang ni jadi 3. Okey, yang ni jadi -2. Okey. Kemudian yang ini, kalau soalan -1, jawapan 1. Kalau soalan 4, jawapan -4. Tempat kekal simbolnya tukar. Okey. Tempat kekal simbolnya tukar. Salah tempat dah. Macam itu. Okey. Yang ni tadi A, B, C, D lah. Telah masuk dah. Ya. Ini D. Ini C. Okay, ini B. Ini A. Okay, AD tu tempat bertukar simbolnya kekal. Yang BC tu tempat kekal simbolnya tukar. Itu kena ingat lah. Jangan silap. Silap habis lah. Okay, lepas tu selesaikan je lah. Situ. Okay, so 1. -2 darab 3, -6. Okay. -1 darab 4, -4. Okay. Lepas tu bila kita buka kurungan, ni sebab satu persatu lah. Bila kita buka kurungan, akan jadi sama dengan 1. Okay, 1 per -6 tolak 4, -2. Okay, -2. Yang ni kekal saja dulu. Kemudian, semua dalam kurungan tu masuk dalam masuk. Jadi kat sini, 3 darab setengah akan dapat -3/2. Yang ni akan jadi -3/2. Okay, -3/2. 3/2. 1 darab setengah akan dapat -1/2. Sini akan dapat -1/2. Okay, -1/2. 1/2. Okay, yang ni pula setengah kali 4 akan dapat +2. Okay, ni jadi +2. Okay, dan ini setengah kali 2 akan dapat +1. Okay, ni akan dapat +1. Okay, selesai. Inilah dia matrik songsang bagi yang tu tadi. Tapi dalam exam, hanya perlu buat yang mana? Okay, dalam exam hanya perlu buat sampai sini saja cukup madai. Okay, dalam exam buat sampai ni ya cukup madai. Okay, dalam exam, SPM sampai sini saja. Tak perlu sampai habis. Cukup dah. Okay, dah boleh dapat markah penuh. Okay, markah penuhnya 2. So, dekat mana 2 tu? Okay, 2 tu dekat mana? Okay, yang pertama sekali kat sini lah. Ini markah yang kedua. Okay, markah pertama. Markah pertama kat sini. Okay, ini markah pertama. Okay, kita masukkan maklumat tu betul. Ini markah yang pertama. Dan markah yang kedua adalah dekat jawapan sini. Ini markah yang kedua. So, bawah-bawah tu tak buat apa. Okay, yang mana yang tak ada markah tu, tak buat pun tak apa. Okay, yang penting bahagian atas ni, yang ini wajib tunjuk ni. Yang ini wajib tunjuk untuk markah pertama. Okay, ini wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Okay, dan yang kedua ialah yang ini. Jawapan lah. Ini markah kedua. Ini saja yang wajib tunjuk untuk markah penuh. Yang lagi 2 tu tak buat pun tak apa. Tak ada hal. Tak hilang markah apa-apa lah. Okey, ini kan soalan kata cari songsang. Okey, berikutnya. Pun sama juga. Nampak jabatan songsang saja, ingatlah formula yang atas ni tadi. Okey. Nampak songsang je, ingat formula ni. Ini saja. Ingat formula tu. Okey. Alright. So, nak buat macam mana? Sama jugalah cara dia. Kita gunalah maklumat yang lengkap.
Okey, maklumat yang lengkap. Di sini, yang mana lengkap ya? Yang ni yang lengkap ni. Guna maklumat yang ni. Okey, gantikan. So, A dia, yang ni lah, -3. Masuk -3. B dia, 8. B dia, 5. C dia, -4. Okey, yang ini 8 naik ke atas, -3 turun ke bawah. Yang ini pula 5 jadi -5. Okey, tukar simbol. Dan -4 jadi +4. Begitu. Okey, ini markah yang pertama. Ini markah yang pertama yang awak akan dapat. Bila buat betul, kau tambah dapat. Okey, lepas tu, nak selesaikan lagi. Boleh juga, tak salah. Nak selesaikan. Buat gini. Okey, so bawah ni kan jadi, takut salah guna kereta. Okey, -3 darab 8 dapat -24. Okey, dapat -24 sini. -5 darab 4 akan dapat +20. Tambah 20 sini. -24 tambah 20 akan dapat -4. Selesai. Gunakan kereta je. Okey, dapat gitu. Okey. Yang ini tak ada markah. Tetapi, tengok yang ni. Dengan yang ni. Okey. Right. Tengok yang ni dengan yang ini. Ni. Okey. Alright. So, 8 sudah 8. 4 sudah 4. -3 sudah 3. Jadi, M dia, ikut tempat lah. Yang ni lah M dia. M situ, M sini. Tu jawapan M dia. Ikut tempat je. Okey, itu jawapan M dia. Okey. So terus tulis. Lepas tu, dapat tahulah kita iaitu M dia adalah 5. N pula berapa? N pula sama dengan N dia ada kat bawah ni. Dekat bawah ni. Ini tadi -1/4. Gitu. Saya ikut tempat lah. Okay, so N dia bawah situ. Ini N dia. Okay, ini N dia. Sini N. Ikut tempat masing-masing. Macam itu. Jadi, N dia adalah 4. Selesai. Dapatlah kat sini 2 markah lagi. M 1 markah, N 1 markah. Jumlah 3 markah. Selesai. Okey. Yang penting nampak kata songsangan saja, ingatlah formula yang ini. Itu saja. Okey. B. Yang ni hati-hati sikit. Dia kata tiada songsangan. Tadi kata ada songsang. Sekarang ni dia kata tiada songsangan. So bila tak ada songsang nak buat macam mana pula? Okey. Kalau ada songsang, buat begini. Tapi kalau tiada songsang, okey, kalau tiada songsang, okey, awak kena buat macam ni. Hanya perlu buat AD tolak BC, terus buat sama dengan kosong. Ni. Kalau tiada songsang, guna begini saja. AD tolak BC sama dengan kosong. Ni adalah kalau kes tiada songsangan. Formulanya pakai ni saja. Tak perlu buat 1 per tu. Cukup buat begini saja. Kalau dia tiada songsangan. Okey, tiada songsangan, formulanya adalah buat begini saja. Okey, jadi terus buat saja AD tolak BC sama dengan kosong. Itu. Jadi kat sini sama juga. A dia apa dia? A dia di atas ni lah. A dia adalah negatif P. Itu A dia. Negatif P. Negatif P. Darab D. D dia 3. Tolak dengan B dia negatif 2. Dan C dia 12. Sama dengan kosong. Yang ini ni wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Wajib tunjuk, tak boleh skip.
Okay, step berikutnya. Step berikutnya. Negatif P kali 3, negatif 3P. Okay, 2 dan 12 akan dapat positif 24. Supaya, okay, sini ada negatif-negatif. Okay, sini negatif. Okay, sini negatif. Bila negatif sama negatif, jadi positif. So, 2 kali 12, 24. Sama dengan kosong. Pindahkan 24 supaya kiri kanan terpisahlah. Okay, so kiri negatif 3B sama dengan negatif 24. Bila pindahkan 24 tu, jadi negatif. Sini positif, bila pindah jadi negatif. Itu untuk negatif 3P. So, berapakah nilai P? Jadi, P dia ialah 8. Macam dapat 8, terhasil daripada, okay, terhasil daripada negatif 24. Okay, negatif 24 dibahagikan dengan negatif 3. Negatif 24 dibahagikan dengan negatif 3. Okay, dapat 8 situ. Bagi dengan negatif 3. So, dapat gitu. Alright. Okay, so sini markah yang kedua. Okay, kalau tiada sosangan, formulanya hanya perlu buat AD tolak BC sama dengan kosong. Kalau ada sosangan, 1/AD. Ni lah. Okay, kena ingat ni. Okay, next. Tak faham tanya? Siapa mesti tanya tu kat sini kalau ada tanya soalan. Tak ada. Okay, yang ni pula. Sama juga. Okay, nampak kata ada songsang je. Okay, kalau tak ada, dia beritahu tak ada. Okay, nampak begini saja, ingatlah formula ni. Memang kena buat begini. Saya copy paste. Cepat sikit. Okay, masuk sini. Ganti nilai. A dia, okay, nak ambil yang mana ni? Ambil yang ni lah, yang lengkap ni. Ambil yang lengkap ni. Okay, untuk kiraan kita ambil lengkap tu. So, ambil lengkap tu lah, semua tempat samalah. Okay, alright. So, gantilah. Okay. A, negatif 9. B, 2. B, 4. C, negatif 6. T, naik atas. Yang ini jadi positif. Yang ini jadi negatif. Yang ini turun bawah. Okey. Yang ini ni wajib betul dan wajib tepat. Tak boleh salah langsung. Salah, automatik kosong terus kat ni. Ini wajib betul semua. Okey, lepas tu selesaikan. Okey, takut salah gunakan kereta. Yang bawah tu. Okey, yang bawah tu negatif 9. Okey, negatif 9. Okey, takut salah gunakan kereta. Negatif 9 darab 2 tolak 4 darab negatif 6. Dapat jawapan 6. 1/6. 1/6 begitu. Okey. Yang ini kekal. Okey, ikut tempat ya. Ini kekal. Okey, ini kekal. Kita macam itu. Okey. Sampai situ stop. Ambil yang ni, tak sini. Okey, tengok dia. So, M dia. Yang ni lah M dia. Ikut tempat je. Ini M dia. Oh, bengkok dah. Okey, ini M dia. Okey, M dia. Dia nak semua sekali tu, M dia. Yang tadi tu, dia buat 1/N. Jadi, dia nak bawah saja. Ini dia M, semua sekali. Jadi, M dia adalah 1/6. M dia 1/6. Semua kali kita ambil. Dan N dia, yang ni. Ini N dia. Ikut tempat. Jadi, N dia negatif 9. Okay, negatif 9. Dah selesai dah. Dapat 2 markah. Okay. Yang saya tunjuk ni semua wajib tunjuk lah. Okay. Yang ini tak wajib tunjuk ni. Tapi, markah atas sini dengan bawah ni saja. Itu markah dia. Alright. 7. Okay. B. Tadi dia ada A saja, ni ada B pula. Menggunakan. Dia kata, guna kaedah metrik. Dia kata, selesaikan. Cari nilai P, cari nilai Q. Okay. Kalau keluar dalam bentuk begini, bonus dalam bentuk kita ni. Okay.
Ini kita nak guna yang ni. Okey. Bila kita guna kaedah matrik, ingat 3 je step dia. Step pertama, ada satu kotak besar yang mengandungi semua nombor. Okey, ikut yang tu. So kita ikut saja tu. Okey. Baris pertama ada -9, ada 4. Ikut gitu. Okey. Bawahnya pula ada -6 dan juga ada 2. Ikut tempat saja. Kalau dia positif tak payah tulis semua tambah lah. Okey. Kalau simbol tolak negatif, ada simbol tolak. Kemudian buat kurungan hurufnya. Kiri P, kanan Q. Sama dengan jawapannya. Negatif 18 dan negatif 12. Okay. First step yang ini. Okay. First step yang ini. Yang ini ni, okay. Yang ini ni, wajib, okay, wajib. Betul dan tepat semua sekali. Tak boleh ada salah langsung walaupun satu. Okay. Yang ini wajib betul dan tepat semua sekali. Tak boleh salah. Salah saja, kosong terus. Betul, dapat markah yang pertama. Okay, betul, dapat markah pertama sini. Tu step pertama. Wajib, betul dan tepat. Okay, step yang pertama. Okay, step yang kedua. Kita ambil step gini. Okay, step yang kedua. Sama juga dia, wajib, betul, tepat. Okay. Step yang kedua. Okay, kita ambil yang huruf ni, letak tepi sekali. Kemudian sama dengan. Ni kita buang. Okay, depan dia ni, yang besar ni, letak kat situ 1 per. Okey, yang tadilah, sangat tadi. A, -9. B, 2. Tolak. B, 4. C, -6. Yang ini, tempat tukar simbol bawah. Macam itu. Okay, 2 naik atas, -9 turun bawah. Yang ini, tempat kekal simbol tukar. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Macam itu. Yang ini pun wajib, betul dan tepat. Tidak boleh salah langsung. Untuk markah yang kedua. Okay. Di bawah ni ada banyak step lagi. Tapi kita boleh skipkan. Tinggal je, tak apa. Buang masa. Okay. Step yang keempat ialah kita bagi jawapan saja. P berapa, Q berapa. Itu je kita bagi jawapan. Okay. Untuk bagi jawapan ni, okay, dia markahnya 2. Okay, untuk bagi jawapan ni, markahnya 2. Okay, so markahnya dekat mana? Okay. Kita gunakan kereta kita. Ni kereta kita. Okay. Tekan mod 1, 2, 3. Ada EQN, tekan nombor 1. Ada 2 huruf PQ, tekan unknown 2. Okay, masukkan A dia. A1 bagi atas ni. -9 masukkan. Sama dengan. 4 sama dengan. Okay, 4 sama dengan. -18 sama dengan. Itu cara dia. A2 bagian bawah pula. Bawah pula. Okay, -6 sama dengan. 2 sama dengan. -12 sama dengan. Dapat jawapan. Yang pertama 2. Yang kedua kosong. Okay, P2 Q0. Siap, dapat jawapan. Settle, dapat 4 markah. Ini saja 3 step yang wajib tunjuk. Yang pertama, wajib betul, tak boleh salah langsung. Step yang kedua, wajib betul, tak boleh salah langsung. Dan step yang ketiga, jawapan saja. Ini je 3 step yang kita wajib tunjuk dalam SPM part metrik. Okay, yang lain tu boleh tinggal, tak apa. Okay, step boleh tinggal, tak apa. Okay, pastikan ingat lah. Ni. Okay. Okay. Yang ni pun sama juga. Dia kata diberi P ini, cari. Nampak ada simbol begini saja maksudnya ialah cari songsangan lah tu.
Okey, ada simbol ini walaupun dia tak kata saya songsangan, nampak simbol ini bermaksud cari songsangan lah tu, yang ni. Okey, ada simbol begini, maksudnya ialah cari songsangan juga. Sama je. Okey, cari songsangan. Okey, ada simbol gitu, maksudnya ialah cari songsangan juga. Tak payah fikir banyaklah. Ya. Okey, nak cari songsangan macam mana? Kes macam ni lah, kes yang ni lah. Kes yang ni. Okey, guna maklumat yang ini untuk cari songsangan. So, ganti je lah. Okay, sama dengan. Okey, A dia -4. D dia -7. C dia 5. D dia 6. 4 tukar. -7 ke atas. Okey, -7 ke atas. Bawah ni akan jadi -6. Bawah akan jadi -6. Tempat kekal simbol tukar. Yang ini akan jadi -5. Yang ini akan jadi -4. Tu. Wajib tunjuk dan wajib betul. Okey, lepas tu, ni dapat markah yang pertama sini. Dapat markah yang pertama kat sini. Kemudian, selesaikan yang ni. Okey, selesaikan. Cukup sekadar tulis. Begini ya. Okey, yang ni, gunakan kita. Shift mode clear, clearkan dulu. Okey, -4 darab -7 tolak 5 darab 6 akan dapat -2. Bawah ni -2. Letak tu. Bila -2, 2 letak bawah, negatif tak tepi. Macam gitu. Cukup madai. Sampai sini pun dah madai untuk dapat markah yang kedua. Tak perlu buat sampai habis lah. Tak perlu buat dalam ni bagi dengan 2. Tak perlu apa. Tak salah. Sampai ni je. Okey, selesai. Okey. Yang ini ni tak perlu buat pun tak mengapa. Okey. Semua dalam ni bagi dengan 2. So ini akan dapat 3.5. Okey. Dapat sini 3. Okey. Ini tak buat tak apa. 2.5. Okey. Dapat sini 2. Yang ini tak buat pun tidak mengapa, tidak hilang markah. Okey. Yang ini ni tak wajib tunjuk lah. Ini tidak wajib tunjuk. Nak buat boleh tak salah. Kalau buat tersalah pun tak apa. Okey. Yang penting adalah sampai dekat atas tu saja. Ini markah pertama kat sini. Yang kedua dekat sini. Cukup madai. Pastikan simbol negatif tu ada dekat depan. Okey. Kemudian, sama juga. Menggunakan kaedah metrik. Step dia sama je kat atas ni. 3 step ni. Okey, sama je. Okey, sama step dia. Gini. Yang pertama, pindahkan. Di sini kita akan ada -4. 5. Okey. 6 sini, positif. Okey, kemudian kita ada -7. Okey, ada tolak negatif. Negatif tunjuk. Positif tak payah. Itu pertama. Huruf XY. Jawapan 21 dan -30. Ikut saja. Wajib betul, tak boleh salah langsung. Untuk markah yang pertama. Step yang kedua, kat sini, gantikan. Okey, XY kat ujung sini. XY kat ujung sini. Okey, lepas tu, dalam ni, -4 darab, -4 darab -7. Tolak 5 darab dengan 6. Yang ini tempat bertukar. -7 naik atas. Okey, bawah ni akan jadi -6. Sini akan jadi -6. Yang ini akan jadi -5. Dan sini akan jadi -4. Okey, jawapan 21 dan juga 30 negatif. Okey, 21 dan juga -30. Ikut je. Yang ini pun sama. Wajib tunjuk, tidak boleh salah langsung. Okey, XY.
Lepas tu jawapan akhir lah. Jawapan akhir. Akhir lah sekali. Gunalah kalkulator. Okay, guna kalkulator. Sama macam tadi. Mod. EQN nombor 1. Unknown 2. Okay, masuk bagian atas ni. Negatif 4. Okay, sama dengan 5. Sama dengan 21. Sama dengan. Bawah pula 6. Sama dengan. Negatif 7. Sama dengan. Dan juga negatif 30. Sama dengan. Dapat jawapan. X 1.5 negatif. Y 3. So, X negatif 1.5. Ikut saja. Dan Y 3. Siap. 4 markah. Okay. Semudah itulah. Okey. Cumanya sekarang ni. Soalan sekarang ni. Banyak berbentuk ayat-ayat. Rajah-rajah. Jadual. Okay. Dah jarang soalan bentuk gini. Kalau dapat soalan bentuk gini. Kira bonus lah ni. Okay. Kalau dapat ni. Soalan dah jarang bentuk gini. Alright. So, kalau soalan kes begini. Tugas awak ialah. Keluarkan dua linear tu. Yang pertama apa dia ni? Dia kata sekolah ABCD ni, dia beli 120 pasang kasut X dan Y. Okey, ni ayat pertama. Okey, dia kata sekolah tu beli sebanyak 120 pasang okey, X dan Y. Okey, berapa dia beli X? Tak tahu. Okey, berapa dia beli Y? Tak tahu. Ni ayat pertama. Kasut X campur kasut Y, jumlahnya adalah 120 pasang. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua pula ialah, dia kata dia bayar sebanyak RM3,225. Okey, untuk beli kasut itu. Tapi kasut X, dia kata kasut X harganya adalah 30. Kasut Y harganya 25. Jadi, harga kasut X 30. Campur dengan kasut Y 25. Jumlah gini. Inilah dia dua ayat yang kita kena keluarkan. Okay, jadi dekat sini pentingnya kena tahulah cara nak keluar tu. Okay, alright. Dapat yang ni saja. Yang ni markah 1. Dapat sini. Markah 1. Okay, sini markah 1. Betul saja. 1 markah 1 markah. Selesai. Dapat yang ni saja. Nampak kata guna kaedah matrik saja. Automatik kita pun tahu. Okay, kita pun tahu. Iaitu 4 step yang ni lah. Sama. Okay, guna kaedah matrik sahaja. Inilah formula dia. Guna yang ni lah benda dia. Okay, letak sini saja step dia. Digantikan. Yang pertama, X 1. Y 1. Bawah 30X. Okay, bawah 30. Okay, kemudian 25. Ikutlah tempat dia. 25. Okay, huruf XY. X besar, Y besar. Mesti betul lah. Kemudian 120 dan 3225. Itu ayat yang pertama. Wajib betul, wajib tepat, tak boleh salah langsung. Dia kata XY itu huruf besar, mestilah huruf besar. Tak boleh kecil, salah. Yang kedua, huruf di sini letak X besar, Y besar. 1 per, okey. 1 darab 25. Tolak 1 darab 30. Okey, tempat tukar 25 ni atas. Yang ni jadi negatif 30. Kanan, negatif 1. Okey, negatif 1 sini. Dan akan jadi sini 1 kat sini. Begitu. Lepas tu jawapan sama juga lah. 120 dengan 3220. 2225. Yang ni. Wajib betul dan wajib tepat. Tak boleh salah langsung. Dan last sekali. Okay, last sekali. Guna kalkulator. Okay, masukkan. A dia. 1. A1. B1. 1. B2. C2. C1. 120. A2 bagian bawah. 30. B2. 25. C2. 3225. Dapat jawapan dia. X 45. Y 75. Okay. X 45. Sini. Dan Y 75. Siap. Okay. Dapatlah itu. 4 markah free saja gitu. Okay. Sini 4. Atas ni 2. Jumlah 6 markah. Okay. Alright.
Okey, yang ni pun sama. Okey. Mesti kena pandai keluarkan dua ayat tu. Untuk yang ini pula, apa ayat kita nak guna? First kali dia kata, sebuah bingkai dibina, bingkai segi empat ni dibina daripada dawai sepanjang 104 cm. Itu yang pertama. Jadi, yang ini adalah dawai. Ni dawai ni. Jadi, keliling tu 104. So, apa maklumat dia? Kita ada bawah atas tu dia ada 5x tambah 4. Atas dia. Bawah pun sama juga. 5x tambah 4. Sebab dia sama besar. Kanan ada 6y. Kiri pun 6y juga. Sebab dia sama besar. Bila tambah semua, jumlahnya 104. Itu ayat dia. Perimeter. 5x dengan 5x. Jadi 10x. Tambah 6y dengan 6y. 12y. 4 tambah 4. Jadi 8. Tambah 8. Sama dengan 104. Pindahkan 8 tu. Supaya kanan, kiri, 10x tambah 12y akan dapat 90. Kat situ. Takut salah. Clearkan dulu. 104 ditolak dengan 8 akan dapat 96. Sini. Ini ayat yang pertama. Nak kecilkan boleh, tak kecilkan tak apa, tak salah. Ini ayat pertama. Ini berkaitan dengan yang ni. Sekarang yang ni pula, dia kata, diberi beza panjang bingkai adalah 16. Ini ayat kedua. Bila sebut beza, tolak. Bila tolak ni, biasanya panjang tolak pendek lah. Jadi kat sini, panjangnya adalah 5x. 5x. Tambah 4. Itu panjang dia. Tambah 4. Dan ditolak dengan lebar dia 6y. Beza dia ialah sebanyak 16. Itu ayat untuk yang kedua berkaitan dengan beza dia. Yang ni tadi berkaitan dengan perimeter dia. Ni berkaitan dengan yang biru tadi lah. Okay, so sampai sini. 5x tolak 6y. 4 pindah sebelah kanan akan jadi 12. Sama dengan 12. Macam dapat 12, iaitu 16 tolak 4. Pindahkan 4 ni ke sebelah kanan, jadi tolak. Pindahkan 8 ke sebelah kanan, jadi tolak. So ini ayat yang kedua. Ini ayat yang kedua. Sudah dapat dua ayat ni. Dah dapat dua ayat ni. Maka yang ini satu markah. Ini satu markah. Tak kecilkan pun tak apa. Yang ni satu markah lagi. Dah dapat dua markah dah. Lepas tu soalan kata apa? Menggunakan kaedah metrik. Nampak ni saja. Hati sudah gembira. Formula ini. Sama je. 3 step ni. Untuk 4 markah lagi. 4 markah lagi. Masukkan saja. Yang pertama kita ikutlah itu. Yang biru tu. 10. 12. Bawah. Yang ni pula. 96 sini. 96 sini. Yang ini pula. 5. Negatif 6. Sebab dia tolak negatif. Negatif 6. Kemudian hurufnya kita guna huruf X kecil, Y kecil. Sama dengan bawah dia akan di 12. Ini wajib betul, wajib tepat, tak boleh salah langsung. Step yang kedua. Step yang kedua. Yang ni letak XY di sebelah kiri sama dengan 1 per. Per berapa? Ini 10, ini negatif 6. Ini 12 dan ini
5. Yang ini tempat bertukar -6 dekat atas. Okey, bawah ni kena jadi -5. Sini kena jadi -12. Dan sini kena jadi 10. Okey, jawapan sama tadi 96 dengan 12. Okey, dan lepas tu kalkulator je. Okey, kalkulator saja. Cari X, cari Y. Okey, so kalkulator mod EQN nombor 1, unknown 2. Okey, masuk A1 10, kemudian 12, kemudian 96, okey, kemudian 5, kemudian -6, okey, kemudian 12. Dapat jawapan. X dia 6, Y dia 3. X 6, Y 3. Siap, dapat. Itu. Okey, ada soalan kebat ni macam ni lah sikit. Cari luas bingkai tersebut. Okey, dia kata luas. Luas adalah panjang dan lebar. Okey, panjang dia, kita sebut satu, okey. Panjang dia adalah, panjang dia adalah 5 kali X. X tadi 6. 5 kali 6 tambah dengan, okey, panjang di atas ni. 5X tambah 4. So tambah 4. Dapat kat situ, tambah 4. Dapat kat situ, 34. Itu panjang dia. Lebar dia. Lebar dia adalah 6Y. 6Y ke Y dia 3. Dapat 18. So, luas dia sama dengan panjang darab lebar. Luas sama dengan, panjang darab lebar. Wajib tunjuk. Dapat jawapan last sekali. Sama dengan. Kalkulator saja. Shift mode clearkan dulu. Shift mode clear. Shift mode. Nombor 3 sama dengan. So 34 kali dengan 18. Dapat jawapan 612. 612. cm persegi. Cm persegi tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. So yang ini wajib tunjuk. Yang ni wajib tunjuk. Yang ini wajib tunjuk. Yang kuning tu wajib tunjuk. Yang lain tu tak wajib. Ini markahnya 1. Sini. Sini markah 1 lagi. Jumlah 2 markah lah. Selesai. Okey, yang ni pun sama jugalah. Kita mesti mahir keluarkan maklumat. Tadi bentuk rajah, kali bentuk jadual pula. Okey, jadual pula dia kata. Okey, kumpulan semarak. Okey, pusingan pertama dapat jawab 12 soalan. Okey, dengan tepat. Okey, pusingan kedua 19. Mata tak tahu apa. Tapi dia kata, setiap pusingan pertama akan dapat M mata. Pusingan kedua akan dapat N mata. Hasil dia ada 2. Okey. Dan dia kata pasukan Gemersik muncul juara. Ada kelebihan 8 mata. Okey. Gemersik juara sebab dia ada lebih 8 mata. Berbanding dengan Semarak. Okay, jadi berapa kan nilai M dan N dia? Kita tengoklah situ. Okey. Jadi Gemersik. Kita tu buat Gemersik dulu. Okey. Untuk Gemersik. Kumpulan Gemersik. Okay. Dia ada soalan yang dapat jawab. Okay. Yang pertama, pusingan pertama dapat jawab dengan tepat adalah 20 soalan. Pusingan pertama dapat M mata. Tambah dengan pusingan kedua, dia betul 15. Dan jumlah mata dia adalah 220. Itu maklumat kata. Okay. Nak kecilkan? Boleh. Dengan 5. 5 kali 4. 5 kali 3. Sama dengan 5 kali 44. Okey, kita boleh kecilkan. Tak ada masalah. Nak kecilkan pun tak apa. Tak ada hal. Yang penting nampak ini saja, markah yang pertama dapat. Okey, ini markah pertama dapat. Yang kedua, pasukan Semarak. Okey, pasukan Semarak pula, dia kata, pusingan pertama, 12 dia betul. Tambah, pusingan kedua, 19 dia betul. Tapi dia muncul sebagai naib juara. Sebab apa? Sebab soalan kata Gemersik juara lebih 8 mata.
So kalau gemersit 220, maka dia ni 208 lah. Okey, 212 lah mata dia. Sebab ini ialah 220 ditolak dengan 8 mata. So kita dapat 212 mata. Ini ayat yang kedua. Selesai. Nampak yang ni dapatlah 1 markah. Yang ni 1 markah dapat. Okey. Dan yang itu 1 markah lagi. Ini 1 markah. Yang ni 1 markah lagi. So dapat 2 markah. Okey, alright. Itu yang pertama. Nak kecilkan boleh, tak kecilkan pun tak apa. Tak ada masalah. Yang ni tak penting. Ini tak penting. Tak kecil pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Kemudian soalan kata apa? Menggunakan kaedah masjid. Okey, lagi sekali. Step ni lah. Step ni. Okey, sama je. Nampak guna kaedah masjid? Inilah step dia. Wajib tunjuk. Yang pertama masukkan 20 sini. Okey, 15 sini. Okey. Kemudian sini 220. Bawah 12 sini. Okey. 19 sini. Okey. Kemudian huruf dia mestilah M dengan N. Tak boleh salah. Jawapan dia 212. Itu yang pertama. Wajib betul. Yang kedua, MN sini. Okay, MN sini. Sini 20. Sini 19. Okay. Sini 15. Sini 12. Tempat tukar 19 naik atas. Okay. Bawah kali negatif 12. Okay. Bawah kali negatif 12. Kemudian sini kali negatif 15. Sini kali 20. So, jawapan 220 dan juga 212. Step yang kedua. Lepas tu, guna kalkulator lagi sekali. Okay, mod. EQN nombor 1, unknown 2. Masuk bagian atas tu. 20 sama dengan 15 sama dengan 220 sama dengan 12 sama dengan 19 sama dengan 212. Dapat jawapan 5 dengan 8. So, M dia 5. Okay, M dia 5. Dan N dia 8. Selesai. Macam gitu. Okay, alright. Okay, so yang ini yang berikut ni awak buat sendiri lah. Buat sendiri bawah ni, buat sendiri. Okay, cuma dekat ni kena hati-hati sikit lah. Okay. Bagaimana untuk keluarkan maklumat ya? Itu paling penting kena hati-hati. Kalau boleh keluarkan, insyaAllah senang lah. Okay. Bantu awak keluarkan maklumatnya kat sini. Dia kata sini. Okay. Promosi dia kata, buy one, free one. Beli satu, percuma satu. Itu penting. Rajah ni. Okay, dia kata Adriana ni dapat 12 bekas minuman. Okay, apabila dia membeli P minuman coklat dan Q minuman vanila. Okay, bagaimana ayat dia? Okay, bagaimana ayat dia? Okay, adakah minuman P, tambah minuman Q sama dengan 12? Adakah begitu? Yang pertama lah. Betul ha? Yang kedua dia kata pula, harga bagi satu minuman coklat RM6. Okay, sorry. Harga minuman coklat RM6. Dia kata. Harga minuman vanila RM9. Dia kata. Di mana dia dapat baki, dapat baki RM8 selepas membayar sekepen RM50. Jadi minuman coklat iaitu P harga RM6. Campur dengan minuman vanila. Okay, minuman vanila, tempat typo ni. Minuman vanila. Okay, minuman vanila. Okay, iaitu 9Q. 9Q. Okay, dia kata bayar RM50, baki RM8. So harga barang tu adalah RM42.
adakah ini ayat dia? Adakah ini yang biru tu? Okey. Dan juga ini yang merah tu. Okey. Alright. Adakah ini jawapan dia? Kita check dulu. Sebelum tu kita pergi lebih jauh. Okay, sebab kita gini guna kaedah matrik. Okay, bila guna kaedah matrik, kita check dulu. Check jawapan dulu. Jangan buang masa, okay? So, A dia. P 1. Q 1. Harga 12. First, ha? Kemudian bawah. P 6. Q 9. Harga 42. Okay, dapat je gitu. 22 negatif. Okay, takkan dia beli minuman, takkan harga minuman negatif. Okay, so, maksudnya ada kesilapan. Kesilapan dekat mana? Kat sini. Kat biru tu sana. Dia kata dia dapat sejumlah 12 bekas minuman. Okay, tapi kita kena faham. 12 ini, okay, 12 ini, okay, 12 ini, okay, dia ada beli satu, okay, beli satu, percumanya satu. Ini ya. Beli satu cuma satu. Maksudnya dia beli berapa sebenarnya? Okay, dekat sini sebenarnya dia beli hanya 6 sahaja. Beli 6, dapat free 6. Sebab buy one free one. Itu kena hati-hati. Dia dekat sini ialah 6. Sebab kat sini ni, sebab kat sini ialah buy one free one. Buy one free one. Jadi beli 6, dapat 12. Ni kena hati-hati ya. Takut silap itu ya. Okay, silap faham jadi gitulah. Hilang markah free ya. Okay, so kita check balik. A1 1, A B1 1, okey. Yang ini tetap masuk 6. Masuk 6, kemudian 6 9 42. Okey, dapat nilai dia. Bekas coklat beli 4, yang vanila beli 2. Itu jawapan dia. Okey. Awak sambung sambung latihan ni, dapatkan jawapan. Coklat awak dapat 4. Coklat awak dapat 4. Dan vanila awak dapat 2. Okey. Ni awak kira sendirilah. Kita tak nak buang masa. Okey. Ni. Guna kaedah matrik ni lah. Guna kaedah matrik ni lah. Gantilah betul. Pastikan awak dapat coklat iaitu P 4 dan Q 2. Ni jawapan dia. Okey. Jalan kerja buat sendiri. Okey. Saya nota sikit. Kaedah matrik buat sendirilah. Matrik buat sendiri. Ni jawapan dia. Last sekali. Alright. Settle tu. Yang ni pun sama juga. Okey. Ni pun sama juga soalan dia. Mudah je. Dia kata situ, okey. Burger ayam harganya X ringgit sebiji. Roti john Y ringgit sebiji. Okey, dia kata itu harga bagi sebiji burger dan roti john 15. Ini ayat pertama. Iaitu burger X campur dengan roti john Y harganya adalah 15. Ini ayat yang pertama. Ini ayat pertama. Yang kedua, Hafifi ni dia beli 5 burger dan 7 roti john. Dia bayar sejumlah RM88. Okey, dia beli 5 burger, so 5x. Okay, 5x. Okay, dan juga dia beli 7 roti john. 7y. Dia bayar sejumlah RM88. Ini ayat dia. Ayat pertama untuk warna biru. Ayat kedua untuk warna merah. Okay, lepas tu guna matrik selesaikan. Okay, dapat jawapannya. Okay, alright. Saya tak tunjuklah itu. Okay, ni sambung sendiri. Sambung sebab ni. Okay, sambung sendiri. Kaedah matrik dia. Pastikan dapat akhir, dapat jawapan dia. Okay, kat kita. Okay, so A1 dia 1, 1, 15. Kemudian 5, 7, 88. Okay, dapat jawapan. Burger harganya RM8.50, 8.5. Dan roti john harganya RM6.50.
Okay, RM tak tulis pun tak apa, tak ada salah. Okay, tu jawapan bagi A lah. Okay, selesai sendiri tu. Kemudian soalan ni tambah lagi lah ni. Ini soalan kebat. Dia kata, Hafifi beli 6 burger. Satu burger harga 8,5. Tambah dengan 2 roti john. Satu roti john harganya RM6.50. Ini harga bagi, ini harga bagi burger dan roti john. Itu. Gunakan kita saja. Shift mode clear dulu. 6 burger kali 8.5 tambah dengan 2 roti john kali dengan 6.5. Di harga burger roti john adalah sebanyak RM64. Itu harga bagi burger dan roti john. RM RM64. Dia bayar RM100. So dapat baki berapa? Okey, bakinya akan dapat sama dengan RM100 tolak dengan 64. Dapat jawapan iaitu RM36. RM tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, selesai. Markah. Sini nampak ada satu markah. Dan jawapan akhir satu markah lagi. Satu, ini satu. Selesai. Okey, inilah dia 4 topik yang kita dah belajar. Okey, yang baki ni buat sendiri ya, sikit ya. Alright. Okey, so kita ada masa juga dalam 10 minit lagi. Saya nak sentuh satu topik yang agak mudah dan senang nak dapat markah. Okey. Tajuk kebarangkalian bergabung. Sorry, ini bukan tajuk kebarangkalian bergabung, ini tajuk, sorry, ini bab 7. Graf gerakan. Sorry, typo. Ini graf gerakan. Okey, yang ni kita akan buat minggu depan. Saya tunjuk sikit pada awak yang ni. Soalan yang ni. Okey. Tajuk ialah tajuk kebarangkalian bergabung. Tajuk ini adalah antara tajuk yang pasti akan keluar dalam exam. SPM ke SPMU kan pasti akan keluar. Okey, markahnya adalah biasanya 6. Okey, di mana untuk soalan ni awak kena faham dengan perkataan ini. Diambil serentak ataupun okey dengan diambil serentak dengan penggantian ataupun diambil serentak tanpa penggantian. Ataupun dia kata diambil serentak ataupun diambil satu per satu. Satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu. Okay. Right. Ini adalah perkataan yang penting. Diambil serentak. Okay, diambil serentak. Ataupun diambil satu demi satu. Okay. Kemudian sama ada diambil dengan penggantian ataupun tanpa penggantian. Ini semua akan memberikan jawapan yang berbeza. Okey. Yang kedua kena faham tentang maksud perkataan dan dengan atau. Ini pun kena mahir juga. Dan dengan atau. Ada kesannya lah, ada beza dia. Okey, alright. So, saya bagi gambaran dulu lah untuk ni. Kes ni. Okey, untuk kes ini biasanya untuk kes yang ni, okey, untuk kes yang ini biasanya bagi benda yang melibatkan benda dalam satu bekas. Yang ni ya. Soalan bentuk begini biasanya melibatkan apa terang? Benda tu berada dalam satu bekas. Okey. Alright. Tengok contoh Okey, ni contoh. Okay, contoh satu. Okey. Sebut ni. 4 kepingkat, okey, 4 kepingkat per label, label SPMU, S P M U. Okey. Berada di dalam sebuah bekas. Ini cerita dia. Okey. Ayat dia. 2 kepingkat dikeluarkan satu demi satu tanpa penggantian. Okay. Senaraikan ruang sampel.
Tu ayat dia. Okay. 2 kepingkat. Dia kata 2 kepingkat dikeluarkan, dia kata. Ayat dia ialah 1 demi 1. 1 demi 1 dia kata. Kemudian dia kata tanpa penggantian. Tanpa penggantian. Bila ayat begini, bila ayat begini, dia minta kita sedangkan ruang sampel. Ruang sampel ni ada ialah apa yang kita akan dapat. Kalau kes begini, saya cadangkan kepada kamu buat jawapan dalam bentuk jadual. Kalau soalan bentuk begini, saya cadangkan kepada awak buat jawapan dalam bentuk jadual. Gini. Jadual, buat jadual. Iaitu kita ada 4 kepingkat. SPMU. Kita buat jadual gini. 4 ke bawah, 4 ke kanan. Senaraikan. S, P, M, U. MU. Ini pun sama juga. S, P, M, U. Jawapan diterima. Buat gini SPM. Tak ada salah. Okey je. Tu first. Bila dia kata 1 demi 1 tanpa ganti. Bila disebut tanpa ganti, ini kena ingat. Bila disebut tanpa ganti, maka kotak tengah-tengah ni adalah kosong. Tak ada jawapan. Jangan isi. Isi automatik maka kosong. Kotak lain isilah. SP. SM. Nak koma boleh, tak koma boleh. Nak kurung boleh, tak kurung boleh. Tak salah. Okey je. Itu isi dia. PS. PM. PM. Dan PU. MS. MP. Dan juga MU. Ini jawapan dia. MU. US. UP. Dan UM. Inilah jawapan bila mana dia kata diambil 1 demi 1 tanpa ganti. Jawapannya macam ni. Akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Akan ada 12 sampel. 12 sampel dalam tu. 12 sampel dari situ. Itu yang pertama ya. Yang kedua dia kata, diambil 2 kepingkat juga. Tapi dia kata, dengan penggantian. Dengan penggantian. Tadi, tanpa ganti. Sekarang ni, dengan penggantian. Jawapan sama begini. Tapi kali ini, semua kotak akan berisi. Semua kotak akan berisi. Semua kotak akan berisi. Jadi akan ada sini SS. PP. MM. Dan juga UU. Ini jawapan kalau diambil 1 demi 1 dengan ganti. So akan ada sebanyak 16 sampel. Itu beza dia. Kalau ini pula diambil, dia kata diambil 2 kepingkat serentak, dia kata. Serentak, dia kata. Serentak. Dia tak kata berganti pun. Begini ya. Saya akan sampel. Apa jawapan dia? Bila kata diambil 2 kepingkat serentak, jawapannya begini. Yang ini semua tiada isi. Semua tak ada isi. Jawapan gitu ya. Isi bahagian atas sahaja. Gitu. Ataupun isikan bahagian bawah sahaja. So itu jawapan dia. Bila kata diambil 2 serentak, diambil 2 serentak, jawapannya beginilah.
Jawapannya begini. Iaitu kita ambil, kita isi sama ada isi atas sahaja ataupun isi bawah sahaja. Ini tak payah isi. Okay, kalau isi atas bawah, automatik markah kosong. So ini beza dia kalau dia ambil dua serentak. Jadi awak akan isi sama ada atas sahaja ataupun bawah sahaja. Okay. Kalau isi atas bawah, jawapan kamu akan dikira salah. Okay. Jadi bazir lah itu. Alright. Okay, alright. Macam ni. Settle lah. Jadi itu beza dia kalau diambil serentak dengan satu demi satu. Dengan ganti semua berisi, tanpa ganti tengah tak isi. Kalau serentak hanya ada 6 sampel sahaja. Ada 6 sampel sahaja. Sama ada sampel sebelah atas sahaja ataupun bawah sahaja. Okey. Kemudian lagi satu, kalau melibatkan nombor, contoh ni contoh yang pertama, kes yang pertama. Kes yang kedua, kalau melibatkan nombor pula, contohnya. Kes yang kedua pula, kalau melibatkan nombor. 4 kepingkat berlabel, contohnya 1, 2, 3, 4. Dan sebuah bekas. Sama juga, dia kata, diambil, saya tanya, katakan 2 kepingkat, 2 kepingkat diambil satu demi satu, satu per satu sama juga, satu per satu, tanpa ganti dan tanpa penggantian, tanpa penggantian, dan dicatat, sebagai nombor 2 digit. Ini pun hati-hati juga. Ada perbezaan jawapan juga. Yang pertama diambil satu ini gini, yang kedua serta ini ayat dia. Diambil dan dicatatkan. Senaraikan ruang sampel. Apa jawapan dia? Kita tengok apa jawapan dia. Cara sama, buat jadual. Buat jadual. 4 ke bawah, 4 ke nombor SPM biasanya paling banyak 6 ya. Ni isi sebab 4 je. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama je. To first. Yang ni pun sama juga. Senaraikan ruang sampel. Sama je. Yang kedua. Yang kedua, bila dia kata diambil satu per satu tanpa ganti, sama okey je kak? Kosong. 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 Masuk nombor. Nak buat kurungan 1,2 boleh. Tak nak buat kurungan 1,3 boleh. Nak buat begini semua boleh. Tak ada masalah. Topik ni. Nak buat kurungan boleh, tak buat kurungan boleh, nak buat koma tak buat koma boleh. Tak ada masalah. Okey je. Tak ada halangan apa-apa. Ini 2, 1. 2, 3. 2, 4. Kemudian 3, 1. 4, 1. 4, 2. 3, 2. 4, 2. Kemudian 4, 3. Dan 3, 4. Jawapan gini. 4. Kalau kata diambil satu demi satu. Satu demi satu. Tanpa ganti. Jawapan beginilah. Jawapan begini. Adanya. Adanya. Situ sini.
Sikit. Okey. Ada ruang, okey, yang tak isi di tengah-tengah tu saja. Yang lain tu semua isi. Okey, ini kalau kata. Tapi ini kata diambil 2 keping, okey, diambil 2 keping, okey, satu per satu, okey, dia kata tanpa ganti, okey, tanpa ganti. Okey, 2 keping dia pilih, okey, satu per satu. Okey, kemudian dia kata tu tanpa ganti. Okey, tanpa ganti, begini jawapannya. Tapi dia kata sini dia kata pula 2 keping dia pilih juga, 2 keping dia pilih. Okey, tapi kali ni dia kata diambil, okey, diambil 2 keping kan, diambil serentak dia kata. Dia kata diambil serentak. Serentak, kemudian dicatat sebagai nombor 2 digit. Okey. Di sini kena berhati-hati, silap saja kosong terus. Okey. Bila dia ambil serentak, dia sama kes macam ni. Kes macam ni, sama kes. Okey. Jadi kat sini kes dia ialah isi atas saja atau isi bawah saja. Dua-dua boleh. Katakanlah isi atas saja, bawah saja. So ini kosong. Ini saya kosongkan, 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 kosongkan. Okey. Dan di kosong tu, di sini pula tidak boleh ada koma. Ada koma saja automatik salah. Sebab dia kata nombor 2 digit. Okey. Dia sebut nombor 2 digit, tak boleh ada koma. Okey. Sebut nombor 2 digit, tidak boleh ada koma. Okey. Ada koma saja automatik markah kosong. Okey. Ada koma ya, markah kosong. Okey, alright. Jadi di sini akan sebut 12, 13, 14. Tapi yang ini disebut 1, 2, 1, 3, 1, 4. Tapi yang ini disebut 12, 13, 14. 23, okey, 23, 24, disebut gitu. Okey, 24. Kemudian yang disebut 34. Okey, ataupun kalau kita tulis yang bawah ni, pastikan kita tulis 21, 31, 41, okay, 32, 42 dan juga 43. Okay, sama ada atas saja ataupun bawah saja, tapi tidak boleh ada koma. Ada koma automatik kosong markah. Sebab dia kata nombor 2 digit. Okay, bila sebut 2 digit, tidak boleh ada koma-koma, hanya nombor sahaja. Okay, tu kena hati-hati lah. Silap saja kosong tu lah. Okay, so yang ini akan ada 12 sampel. Yang ini akan ada 6 sampel sahaja. Okay, alright. Okay, so untuk minggu depan, kita akan buat beberapa soalan lah. Soalan yang dia ada dalam satu bekas macam ni. Okay, satu bekas. Dia ada soalan yang berbentuk dalam satu bekas. Kita tahu satu bekas. Bentuk pengiraan biasa begini. Kita akan buat minggu depan. Okay. Soalan berbentuk rajah. Okay. Soalan berbentuk nama orang. Okay. Dan soalan yang berbentuk set, gabungan. Dan soalan bentuk ada 2 bekas. Ini semua kita akan buat pada minggu hadapan. Okay. So untuk kelas malam ni kita akan berhenti kat sini dulu. Okay. Kita jumpa lagi pada hari Isnin minggu depan. Okay. Cuma ingat kepada anak-anak semua, kalau sesiapa nak join kelas saya yang kita 5 punya, boleh join setiap hari Jumaat malam. Nak join kelas kita 4 punya, boleh join setiap hari Rabu malam. Okay. Kalau nak join lah. Okay. Supaya kalau nak dapat ilmu lebih, boleh masuk. Masuk ya, tak payah bayar apa-apa. Masuk ya. Okay. Alright, bayar untuk kelas ni cukup lah. Alright, kita berhenti kat sini dulu untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kejap lagi kita bagi bahan tu lah. Boleh kita rujukkan balik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.